Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Syafiqah binti Misman merupakan wakil kepada ahli kumpulan saya yang lain iaitu Siti Nur Saadah binti Tukiran dan juga Nur Syakirah binti Abdul Rahman. Jadi hari ini kami melaksanakan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah kami untuk menemu bual seorang guru pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita menemu bual seorang ustaz yang mengajar subjek pendidikan Islam bagi menyelesaikan tugasan dalam subjek profesionalisme keguruan IDUP 2132. Jadi sebelum kita lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini ialah saya persilakanlah ustaz untuk memperkenalkan diri. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada Puan Syafiqah dan rakan-rakan yang sudi untuk menemu bual saya berkenaan dengan tugasan mereka lah. InsyaAllah saya walaupun orang yang bukanlah selayaknya, tapi apa yang saya tahu, saya akan cuba kongsi dengan Puan dan rakan-rakan. Jadi serba sikit tentang saya Nik Muhammad Syafiq Haikal bin Aziz, biasanya dipanggil Ustaz Haikal, berasal dari Kota Baru Kelantan, sekarang bertugas di SMKA Mak Hak Muar, Johor, sudah berkahwin dan berpengalaman dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam ialah selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi itu saja. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi terima kasihlah Ustaz sebab sudilah untuk ditemu bual pada hari ini. Jadi saya teruskanlah Ustaz untuk soalan yang pertama. Jadi nak minta Ustaz untuk kongsikan pada saya dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya apakah dia ruang lingkup kefahaman tentang kompetensi diri ni Ustaz? Baik. Kompetensi diri ini ialah kemampuan setiap individu untuk melakukan kerja, dalam melakukan kerja dia. Jadi ini satu nilai yang perlu ada dalam setiap pekerjaan, bukan sahaja kita sebagai guru, tapi setiap pekerjaan memerlukan kompetensi dalam setiap diri pekerja dia. Jadi guru yang memiliki kompetensi, contohnya, saya bagi contoh, akan mempunyai semangat untuk lebih baik dan lebih baik setiap hari. Manakala yang guru yang tidak mempunyai kompetensi diri atau kurang, jadi dia akan terus berada di takuk yang sama. Itu saja. Okey. Jadi bila kita dah tahu tentang maksud Ustaz tadi adalah kompetensinya adalah kemampuan Ustaz. Kemampuan yang ada pada guru, nilai dan sikap guru tersebut. Jadi pada pandangan Ustaz sebagai guru pendidikan Islam, apakah nilai kompetensi diri yang perlu ada sebagai guru pendidikan Islam? Kalau Ustaz boleh kongsikanlah sedikit. Jadi banyaklah kalau nak cerita nilai kompetensi diri yang perlu ada dalam setiap guru, khususnya guru pendidikan Islam banyak. Tapi yang boleh saya kongsi di sini ialah yang pertama, kita mesti mengikuti arus semasa. Maksudnya seperti kata Saidina Umar, didiklah anakmu mengikut zaman mereka. Jadi bila kita faham, jadi kita akan selalu mengikuti arus semasa. Contohnya, kita tahu pelajar-pelajar kita mahir dalam bidang teknologi dan kita pun nak juga masuk dengan mereka, kita kena pandai juga teknologi ni. Jadi itu nilai yang pertama. Dan nilai yang kedua, yang guru yang mempunyai kompetensi diri ini ialah guru yang akan buat kerja dengan sebaik mungkin. Tak kiralah di sekolah ataupun di mana-mana sahaja. Khususnya di sekolah, guru-guru yang mempunyai kompetensi diri yang tinggi akan melicinkan pengurusan sekolah dan
akan membantu murid menjadi pelajar yang lebih baik dalam sudut akhlak dan pelajaran. Wallahu a'lam. Okey, boleh tak Ustaz kongsikan apa yang cikgu faham tentang kemahiran pedagogi abad ke-21? Kemahiran pedagogi abad ke-21. Jadi ini suatu sistem pendidikan yang baru di Malaysia ni. Baru tak baru jugalah. Saya rasa zaman kita ni, zaman saya, zaman Puan Syafiqah ni mungkin tak ada lagi lah PAK 21 pendidikan abad ke-21 ni, dan mula diperkenalkan tak ingat saya tahun berapa, tapi dia lebih menekankan kepada student center, iaitu penumpuan kepada pelajar. Jadi kalau dulunya kita ni hanya disuap oleh guru, sekarang ni kita melatih pelajar kita untuk meneroka sendiri pelajaran mereka, dan guru ada fungsi dia, iaitu sebagai fasilitator dan untuk memberikan penjelasan atau membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Jadi saya rasa untuk menjadi negara yang membangun, ini setiap guru di Malaysia ni mesti menghayati dan mempraktikkan PAK 21 yang diperkenalkan oleh cendekiawan, khususnya KPM. Terima kasih. Okey, menarik Ustaz tentang untuk kemahiran abad 21 ni, PAK ni kita dah semakin diaplikasikan di mana-mana sekolah kan Ustaz kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan kompetensi diri ni Ustaz, jadi sebagai untuk kita kaitkan dengan pedagogi ni, sebagai cikgu guru pendidikan Islam yang profesional, apakah dia kemahiran kompetensi dalam PAK 21 yang Ustaz miliki lah, maksudnya. Okey, baik. Dari sudut kompetensi diri yang melibatkan PAK 21 Ustaz. Okey, jadi bila seseorang guru tu mempunyai kompetensi diri yang tinggi, dia akan menghayati apakah yang terkandung dalam PAK 21, antaranya modul-modul yang dicadangkan oleh pihak kementerian. Kita tak perlu fikir banyak, tak perlu susah-susah, dah disediakan. Antaranya contohnya biasa cikgu-cikgu guna ialah gallery walk lah. Itu salah satu contoh yang mudah. Jadi kalau dulu pelajar mungkin rasa bosan kerana pendidikan lebih kepada chalk and talk, kita kata kapur dan bercakap sahaja. Tapi kini dengan PAK 21 ni, pelajar membuat tugasan masing-masing, kemudian contohnya saya ambil contoh gallery walk ni, jadi kita sama-sama melihat hasil tugasan yang telah diberikan oleh guru, sama-sama semak. Jadi itu melahirkan keseronokan belajar kepada setiap pelajar dalam bilik darjah. Jadi ini bila pelajar dah seronok, maka pelajaran pun mereka akan mudah ingat. Itu saja. Jadi maksud Ustaz ni, kompetensi Ustaz dalam kemahiran pedagogi PAK 21 ni, Ustaz menggunakanlah teknik dan strategi yang diperkenalkan oleh KPM sendiri. Benar. Okay. Jadi seterusnya Ustaz, saya nak tanya ni, kita cakap pasal kompetensi diri ni, kita tadi sebut kalau kompetensi diri tu tinggi, tapi macam mana Ustaz kalau seseorang guru tu tidak mempunyai kompetensi diri yang mencukupi, maksudnya kompetensi diri dia kurang, jadi adakah memberi kesan kepada murid tersebut dalam proses pembelajaran dia di sekolah, adakah memberi kesan pada murid Ustaz? Jadi soalan yang ditanya, kalau guru tu mempunyai kompetensi diri yang rendah, jadi guru tu mempunyai kompetensi diri, kemampuan kerja dia tu rendah, adakah memberi kesan kepada pelajar? Jadi saya jawab ya. Jadi guru yang mempunyai kompetensi kemampuan kerja yang rendah ni akan menyebabkan mempengaruhi anak didik dia. Seperti yang kita tahu, pepatah Melayu kata, guru kencing berdiri, pelajar kuncing berlari. Maksudnya pelajar akan meniru perbuatan guru-guru mereka. Kalau nak tengok gurunya suka culas dalam buat kerja ataupun tidak bersungguh-sungguh, jadi pelajar pun mudah terpengaruh, dan kita tak boleh nak salahkan pelajar lah bila guru tu sendiri
culas dalam melakukan kerja-kerja yang dituntut oleh majikan ataupun pentadbir contohnya. Jadi itu membawa kepada uh, ketidakmenjadian pelajar. Sedangkan yang kita mesti tekankan ialah kemenjadian pelajar. Jadi yang kedua saya tengok apakah kesan kepada pelajar juga ialah mereka ni memiliki semangat yang rendah. Bila tidak ada idola, maka mereka tak tahu nak tengok kepada siapakah role model mereka, dan mereka mudah terpengaruh atau melihat kepada individu-individu yang tidak sepatutnya mereka ikuti. Kalau dulu kita kagum kepada guru kita, tapi kerana guru pun tidak mengagumkan kita, kita lebih memilih artis-artis ataupun sesiapa sahaja yang kita rasa lebih menarik. Itu saja. Jadi maksud Ustaz sendiri, saya simpulkan, jadi kalau seorang guru tu mempunyai kompetensi diri yang kurang, maka murid tak mampu dibimbing lah Ustaz. Dan mereka tidak nampak teladan yang jelas depan mata sehingga mereka kehilangan identiti. Macam tu Ustaz kan? Betul. Jadi Ustaz, kita cerita tentang karya yang sangat besar lah sebenarnya kan, yang merupakan satu kewajipan yang perlu ada pada setiap guru tentang kompetensi diri ni. Jadi Ustaz, sebenarnya adakah cabaran untuk kita sentiasa mengekalkan kompetensi diri ni, ataupun macam mana kita, adakah cabaran yang besar untuk sentiasa meningkatkan ataupun sekurang-kurangnya mengekalkan momentum yang sama, sebab kita mengajar bukan setahun 2 tahun ni Ustaz kan. Mungkin kita boleh kata hampir semua hidup, hampir kita pencin. Jadi Ustaz sendiri dah 5 tahun mengajar ni, jadi apakah cabaran yang Ustaz rasa sangat besar untuk mengekalkan ataupun setidak-tidak meningkatkan ataupun setidaknya mengekalkan kompetensi diri yang sangat baik Ustaz? Okey, baik. Jadi apakah cabaran untuk mengekal kompetensi diri sebagai seorang guru? Jadi saya rasa yang pertama paling mempengaruhi lah kompetensi diri ni ialah persekitaran kita. Kadang-kadang kita ni dah okey lah, kompetensi diri kita tu meningkat, selalu buat yang terbaik, tapi melihat kepada rakan sejawat contohnya kan, yang kurang kompetensi diri ni, jadi kita pun mudah terikut. Kita yang dulunya suka fikir teknik dan strategi yang menarik untuk pelajar-pelajar kita, mungkin kita berasa alah cikgu lain pun buat biasa, kita pun buat biasalah. Jadi itu yang pertama ni, persekitaran tu cabaran yang paling besar kepada guru-guru. Yang kedua ialah kurangnya latihan ataupun seminar ataupun ceramah untuk meningkatkan kompetensi diri. Dia kompetensi diri ni macam iman lah. Mudah semudahnya macam iman, naik dan turun. Jadi perlu kepada suatu seminar ataupun ceramah yang dibekalkan oleh pihak pentadbir ataupun saya boleh sebut kementerian, secara lebih khusus bagaimanakah yang dimahukan ataupun diperlukan untuk menjadi pendidikan kita di Malaysia ni sebagai sebuah pendidikan yang bertaraf dunia. Jadi kalau tak ada bimbingan, macam mana cikgu tu nak tahu betul ke tidak kompetensi diri yang ada pada diri mereka ni cukup. Itu saja. Okey. Faham. Jadi tak mudah jugalah Ustaz nak mengekalkan. Perkara ni bukan perkara yang kita boleh ambil ringan. Saya dengar pun saya takut Ustaz. Macam tu kan. Jadi untuk soalan-soalan yang telah kita utarakan berkenaan dengan kompetensi ni, saya semakin jelas lah yang dimaksudkan dengan apakah gambaran-gambaran kompetensi yang Ustaz maksudkan. Jadi untuk yang terakhirnya Ustaz, boleh tak Ustaz berikan nasihat yang panjang lebar Ustaz kepada kami ni guru-guru pelatih. Kami juga sedang dalam latihan dan sambil kami mengajar. Jadi Ustaz sendiri yang telah menjadi guru yang khusus, yang telah terlatih, mungkin boleh berikan kepada kami nasihat apakah panduan yang boleh kami ambil untuk menjadi seorang guru yang memenuhi keperluan-keperluan yang KPM gariskan. Okey. Jadi nasihat saya lah kepada pelajar-pelajar ataupun guru-guru yang baru, Puan Syafikah dan rakan-rakan, iaitu jangan mudah menolak. Kita tahu kompetensi diri ni
atau kemampuan kerja setiap individu ini daripada kita ni tak tahu kepada tahu. Jadi bila kita jadi cikgu, jangan kita cakap saya tak reti, saya tak nak buat. Okay. Jadi biar kita teroka benda-benda baru setiap hari. Jangan bila pentadbir bagi kita benda yang kita tak reti, kita pun tolak. Kita pun lari daripada buat kerja kita. Kita boleh jawab, saya akan belajar. Saya tak tahu tapi saya akan belajar. Jadi jangan takut walaupun kita kata, aku boleh buat tak? Boleh. Jadi terima sahaja tugasan tersebut dan dengan hati yang lapang dan cuba buat dengan sebaik mungkin. Kita, mana ada manusia yang lahir daripada perut ibu dia terus pandai. Jadi kemampuan kerja setiap individu ni mesti diasah, mesti ditambah baik sehingga kita ni menjadi seorang Muslim dan mukmin yang bermanfaat, kerana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, hasil perkongsian Ustaz ni banyak membantu saya dan rakan-rakan untuk memahami dengan lebih lanjut berkenaan topik ini. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Haikal kerana sudi untuk ditemu bual bagi menyelesaikan tugasan kami pada hari ini. Jadi untuk itu kita dapatlah ambil kesimpulan daripada apa yang telah kita perbincangkan Ustaz. Jadi nak tak nak, kompetensi diri ni perlu difahami. Bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti kerja kita, keterampilan kita, tanggungjawab dan amanah, sikap kita terhadap murid-murid dan juga pentadbir. Semua itu diambil kira dalam melaksanakan ataupun melengkapkan tugasan dengan sempurna. Jadi, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian dan terima kasih juga kepada cikgu, kepada Datin Halimah atas kesempatan yang diberikan untuk kami meneroka dengan lebih lanjut berkenaan topik-topik topik-topik ini. Jadi itu saja untuk setakat hari ini. Mudah-mudahan Allah menggunakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi itu saja untuk hari ini.